Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi sebenarnya saya nak ulas hari ini pendakwaan seorang MP daripada Bersatu yang juga merangkap Ketua Penerangan Bersatu ya, di mahkamah atas pertuduhan rasuah, tak silap saya lah. Okey. Jadi kalau audio jelas sila maklumkanlah dan menerusi mesej. Baik, sebenarnya saya tidak ingin ulas pada awalnya sebab isu pendakwaan ini saya tidak suka masuk campur. Jadi jika MP Bersatu didakwa di mahkamah, jadi saya menghormati prosesnya, dan sekarang jika MP tersebut tidak bersalah, maka dia perlu melalui proses mahkamah untuk membuktikan dia tidak bersalah. Okey, saya lazimnya tidak layan kenyataan seperti pendakwaan terpilih dan sebagainya. Walaupun pendakwaan terpilih mungkin berlaku, tetapi sekarang perlu menerusi proses mahkamah. Tetapi apa yang membimbangkan saya adalah hari ini MP Bersatu tu didakwa di mahkamah, dan hari ini juga Anwar telah memetik pendakwaan MP Bersatu tu sebagai hujah untuk cuba menghalalkan pelantikan Zaid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, dengan kenyataan, tak silap saya di Parlimen, dengan kenyataan bahawa jika MP Bersatu tu dah ada seorang MP tu dah didakwa di mahkamah, adakah dia juga akan perlu mengosongkan semua jawatan dia? Okey. Kemudian Anwar mengulangi retorika dangkal yang asal, iaitu Zahid belum dibuktikan bersalah. Sini saya nak jelaskan mengapa sekarang timbul syak bahawa mungkin ada kemungkinan MP ini didakwa semata-mata untuk cuba menghalalkan pelantikan Zahid selepas kenyataan Anwar, dan yang pelik ianya berlaku pada hari yang sama. Hakikatnya Anwar ni dia sedang cuba menggunakan alasan-alasan dangkal dan bodoh untuk menghalalkan segala kepincangan kerajaan dia. Contohnya pelantikan anak dia sebagai penasihat. Itu nepotisme. Tak kira bergaji ke tidak bergaji, ada allowance ke tidak allowance, ianya melibatkan konflik kepentingan dan ianya adalah nepotisme. Nepotisme tidak merujuk kepada sama ada anda bayar duit ke tidak. Nepotisme adalah pelantikan ahli keluarga ataupun orang-orang yang sangat rapat dengan anda ke jawatan-jawatan dalam yang memberikan anda kuasa, dan ianya tidak digalakkan bukan hanya kerana konflik kepentingan, kerana ianya melibatkan orang yang terlalu rapat dengan anda, yang memungkinkan berlakunya ketirisan dan salah guna kuasa dan usaha untuk melindungi pihak-pihak tertentu yang melakukan salah guna kuasa. Ianya juga menyukarkan orang-orang di sekeliling Anwar untuk berkata tidak, kerana ini melibatkan anak Anwar sendiri. Takkan jawatan kuasa nak kata tidak kepada Nurul ya? Sama juga dengan pelantikan Zahid. Apabila Anwar menjadi Perdana Menteri, dia berjanji hendak perangi rasuah. Tetapi daripada 30 MP dari Barisan Nasional, 29-nya tidak ada pendakwaan di mahkamah, tetapi Zahid melantik seorang yang ada 47 pertuduhan jenayah di mahkamah, dan itu melibatkan rasuah. Kemudian dia kata, oh dia ni belum dibuktikan bersalah, tetapi ini tertuduh. Jadi risiko dia merupakan pesalah tu ada. Mengapa melantik orang itu sedangkan anda hendak memerangi rasuah? Kemudian Anwar cuba menggunakan alasan kononnya Zahid ni, dia ni melakukan semua kerja dia dengan prinsip. Contohnya dia kata ada GLC minta jumpa Zahid, minta tindakan segera tanpa tender dan sebagainya, dan Zahid kata tidak, perlu melalui proses tender ya. Anda tidak boleh menggunakan tingkah laku seorang yang contohnya penjenayah ya, untuk menghalalkan pelantikan orang tu. Ianya tidak mengubah bahawa orang tu penjenayah. Ini contoh. Sama juga dengan Zahid. Zahid mungkin melakukan sesuatu menggunakan prinsip yang betul. Kita tidak tahu, ini Anwar je cakap. Tetapi ianya tidak mengubah bahawa Zahid adalah tertuduh jenayah. Tertuduh jenayah tetap tertuduh jenayah.
melalui proses mahkamah, tetap melalui proses mahkamah. Jadi anda tidak boleh berkata demikian. Contohnya seorang pencuri, dia dah curi. Okey, kemudian kita ambil dia untuk jawatan tertentu dan kita kata, oh dia ni dah melakukan benda ni, dia ni dah lakukan benda tu dengan baik. Jadi tak salah nak ambil dia. Ianya tidak mengubah hakikat bahawa dia tu pencuri. Dan harus melalui proses mahkamah dan sekiranya bersalah perlu dihukum. Dan tetap ada risiko yang lebih tinggi bahawa mungkin berlaku ketirisan atau salah guna kuasa dengan pelantikan Zahid memandangkan dia tertuduh jenayah. Ada ramai yang lebih layak seperti Hishamuddin, ramai pemimpin Ismail Sabri yang dijadikan poster boy. Ya, bayangkan UMNO jadikan Ismail Sabri poster boy. Janji Ismail Sabri akan jadi Perdana Menteri. Jadi kalau Ismail Sabri tak sempat jadi dapat peluang jadi Perdana Menteri, maka dialah yang paling layak jadi timbalan Perdana Menteri. Oh tidak, perlu lantik seorang, Anwar nak juga lantik seorang yang ada tuduhan jenayah. Jadi Anwar ni apabila dia memetik kes MP Bersatu untuk cuba halalkan pelantikan Zahid, maka timbul syak. Adakah pendakwaan MP Bersatu ni ada kaitan dengan percubaan untuk halalkan pelantikan Zahid? Ya. Sebab Anwar tanya, adakah MP tu akan letakkan semua jawatan dia? MP tu kalau dia letak jawatan ke, dia kekal dalam jawatan dia, itu isu parti. Ya, itu isu parti depa. Okey. Pelantikan Zahid ni isu rakyat. Sebab dia dilantik dalam kerajaan yang adalah kerajaan yang berfungsi untuk rakyat. Macam mana anda boleh bandingkan dua ni? Hal parti lah. Dia nak letak jawatan ke, dia nak kekal jawatan ke, hal parti lah. Kita pun tahu Zahid harus letak jawatan sebagai Presiden UMNO. Kita boleh tonjolkan bahawa ini adalah sesuatu yang tidak betul, dia kekal sebagai Presiden UMNO. Tapi apapun itu hal parti lah. Ini hal negara, ini hal rakyat. Pelantikan dia sebagai TPM. Jadi macam mana boleh banding dua ni? Jadi nampak sangat kerajaan Anwar terdesak. Apa pula jadi dengan janji nak ambil tindakan terhadap Azam Baki? Bukankah Anwar dan PH dulu beria-ia bahawa Azam Baki perlu direhatkan, perlu disiasat kerana mungkin telah melakukan salah guna kuasa? Siap dengan Rafizi kata nak cari Azam Baki setelah invoke di siasat, setelah invoke digeledah. Kemudian selepas pilihan raya senyap. Ini kan pula pendakwaan MP Bersatu dilakukan oleh SPRM yang diketuai oleh Azam Baki yang masih belum disiasat dan timbul tanda tanya adakah kerajaan cuba melindungi Azam Baki. Jadi mana janji-janji PH untuk menyiasat Azam Baki? Mana janji Anwar untuk menyiasat Azam Baki? Ya. Jadi memandangkan pendakwaan ini adalah di bawah SPRM, di bawah seliaan Azam Baki, adakah kita boleh percaya apa yang sedang berlaku? Ya. Dan di manakah hasil siasatan terhadap invoke? Kenapa tiba-tiba senyap? Rafizi dulu beria-ia, oh ni adalah satu benda yang terancang lah, apalah. Jadi mengapa Rafizi tidak ambil tindakan? Sekarang Rafizi dah bergelar menteri. Jadi jelas sangatlah kerajaan ini tidak boleh dipercayai lah. Itu ulasan saya. Dan kenyataan Anwar menimbulkan syak. Ya, syak ya. Mungkin pendakwaan ini terhadap MP Bersatu ni ada muslihat. Sebab kenyataan Anwar pada hari yang sama, dia guna benda tu untuk cuba halalkan pelantikan Zahid Hamidi. Itu yang saya lihat. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.